A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Dengan limpah kurnia-Nya, malam ni kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita. Alhamdulillah Pak Imam pun dah nampak sihat. Tak nampak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ikut dalam kitab ni kita ada tinggal lagi 2 tajuk lah. Siapa yang dapat mengikuti dulu, sama-sama kita bincang. InsyaAllah kita tahulah sedikit sebanyak daripada bab pertama dulu kita baca ialah mencantikkan wajah di antaranya hukum memerahkan wajah, hukum menghilangkan bintik-bintik hitam dan panau pada muka. Ni yang dah kita baca dulu. Kemudian hukum memakai celak kat mata, hukum menggunakan kantas sentuh. Baik, kemudian mencantikkan kedua belah tangan, hukum memotong kuku. Kita belajar dululah. Di antaranya definisi potong kuku, hukum potong kuku, hikmah disyariatkan supaya memotong kuku, waktu yang sesuai untuk memotong kuku, kan? Hari Isnin, hari Khamis, kan? Hari Jumaat. Okey. Cara memotong kuku, insya-Allah kalau bila-bila boleh tanya kita boleh ulang-ulang sikit-sikit. Hukum am yang berkaitan dengan pemotongan kuku, hadis-hadis berkaitan dengan kuku. Hukum mencantikkan pula kuku. Kemudian hukum mewarnakan kedua belah tangan, pakai inai, pakai apa semua. Kemudian kita baca juga mencantik dan menyambung rambut. Apa hukum pakai shampoo mahir-mahir bagi warna rambut, sambung rambut yang dah pendek nak bagi panjang. Kemudian juga mencantikkan rambut melalui pembuangan, macam mana cara potong rambut, kan? Benda tu nampak simple tapi itu amalan kita seharian. Mencantikkan rambut juga melalui pembedahan sampai bedah, mewarnakan rambut. Kemudian kita baca mencantikkan gigi, apa hukum pakai semua tu, meregangkan gigi. Ada yang dilaknat, contohnya meregangkan gigi suka-suka ataupun mengasah gigi bagi sama, itu perkara-perkara yang diharamkan. Menanam gigi, mencantikkan hidung dan telinga, buat pembedahan plastik. Okey, menanam dan memotong anggota badan. Ada menanam anggota badan yang terputus, tangan terputus, hukum macam mana kita buat derma darah, mengelokkan tubuh badan, membuat tatu. Baik, insya-Allah pada malam ini siapa yang ada kitab kita akan sambung tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Muka surat 246 iaitu di antara fasal yang kedua, pemberian tanda. Sebelum tu ada seorang saudara tanya minggu lepas tak ada buka soalan. Bagus juga saya pun balik. Baik, di antaranya soalan yang saya ingatlah berkaitan dengan minggu lepas lagi, kita bab tatu kan. Bab tatu. Jadi ada satu soalan, Ustaz, macam mana hukum tatu jadian ni? Tatu ni kalau kita ikut dia kekal kan. Pop melekat situ, terus kekal di situ. Ini yang kan zaman sekarang ni ada tatu sementara ke tak? Tatu sementara, ambil melekat pelepap, jadi tatu lah. Tapi sekejap lah, lepas 2 hari hilang lah, ataupun basuh balik hilang kan. Baik, hukum dia sama lah tuan-tuan kerana dia menyerupai kaum musyrik. Itu passion orang musyrik pakai. Dan juga anak-anak muda kita sendirilah di Malaysia ni, di antara gejala yang salah iaitu kita buat conten-conten muka tu kan, letak bendera Malaysia tu yang tampil tu cerita lain lagi. Ini yang pergi conten dengan warna-warna tu kan. Itu juga perkara-perkara yang diharamkan lah tuan-tuan Sebab itu budaya-budaya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Cuma ulama ada bahas sikit berkaitan dengan tentera tu kan, yang dia letak hitam kat muka tu kan, datangkan semangat tu. Itu pun kalau dia nak ambil uduk, dia kena hilangkan balik kan. Dia nak ambil uduk, dia kena hilangkan balik sebab tak sampai. Tengoklah kalau dia punya material tu macam inai ke yang tak ada masalah tu tak apa. Ini yang jenis minyak tu tak boleh lah kan, sebab dia ada minyak, dia kena basuh balik. Itu untuk askar tuan-tuan Baik, sekarang ni kita masuk bahagian kedua iaitu pemberian tanda. Fasa ini mengandungi 4 topik perbincangan, iaitu bahagian pertama definisi pemberian tanda, bahagian kedua hukum pemberian tanda,
Bahagian ketiga, hukum menghilangkan tanda. Baik. Tanda tuan-tuan, dia sama ke macam tatu? Dia ada beza sedikit lah. Beza banyak sebenarnya. Tatu ini perkara-perkara yang diharamkan. Baik, tanda pula macam mana? Kita tengok, kita bincanglah pada malam ini kan. Baik. Mula-mula kita baca dulu fasal yang kedua ini, pemberian tanda dari segi apakah pengertian tanda ni. Apakah yang dimasukkan dengan pemberian tanda? Ramai kita suka bagi tanda kan. Iaitu kebanyakannya pada binatang, betul tak? Kebanyakannya kita suka bagi tanda pada binatang. Kita ni tuan-tuan, kalau manusia ni, kalau setakat tuan-tuan jumpalah dalam masjid ini, muka kita ni semua orang lain, betul tak? Muka yang macam saya ni namanya Ustaz Wan, kan? Muka pakcik ni namanya Encik Bahari, ni Abang Pendi, itu nama Pak Imam. Muka semua lain-lain. Walaupun kita pakai satu uniform. Tak? Pakai satu uniform. Besok 5 hari bulan tu, katalah besok kita semua duduk dalam pondok panas kan. Contohlah, duduklah orang ni belah sini, orang belah sana, semua pakai baju yang serupa contohnya kan. Tapi muka semua lain-lain. Itu manusia. Muka semua lain-lain, ciptaan Allah kan. Walaupun hidung, mata terletak tempat yang sama, janggut semua pasang sama, tapi semua ni lain-lain. Dan boleh pandang itu, kenal itu dengan sekali pandang pun kenal. Itu manusia. Tapi kalau binatang, dia ada persamaan sikit. Kita kalau letak singa tuan-tuan, serupa je. Sekali pandang tengok singa tu serupa je. Kalau singa jantan, singa betina tak apalah, ada jambang tu kan. Tapi kalau tengok singa sama. Itu maksudnya dari segi binatang. Kambing, tuan kambing tu boleh dia kenal sikit, mungkin ada sebahagian tanda. Tapi kalau tiba-tiba orang lain, dia tak kenal. Kambing biri-biri serupa je. Maka di sini ada sedikit hukum Baik. Definisi pemberian tanda ataupun wasamah. Al-wasam. Baik, al-wasam dari segi bahasa ialah tanda. Dari segi istilah pula, al-wasam dari segi istilahnya ialah memberikan tanda kepada sesuatu dengan sesuatu yang akan memberikan kesan yang jelas. Dikatakan wasamahu apabila ada kesan tanda padanya. Asalnya digunakan terhadap binatang ternakan supaya ada perbezaan antara satu sama lain. Tanda ini biasa kita letak dekat binatang ternakan. Binatang ternakan. Firman Allah SWT mana datang perkataan wasam ni, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Maksudnya tu simahum tu tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka. Tu perkataan wasam tu, simahum. Ini kita ambil perkataan tu bagi segi asal tanda tu simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tanda yang menunjukkan mereka orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka. Kita tengok orang tu, Allah dah bagi tahu orang yang soleh itu muka dia tu, tanda soleh dia tu, tanda baik dia tu ialah terletak pada muka. Muka tu kita tengok sejuk kan. Muka tu kita tengok sejuk. Saya pernah pergi tuan-tuan dekat Mekah masa saya pergi buat haji tu. Pernah dengar tak nama ahli bait seorang tu? Allahumma salli ala Muhammad. Haddad Alawi. Ahli bait siapa kalau ada pergi tu, dia dekat Jazair Jazirah macam itulah. Dia ni tuan-tuan dekat Saudi Arabia ni, dia pakai sorban gulung macam kita ni. Jadi masa saya pergi tu, kata orang yang bawa tu, orang Saudi ni tak apa suka lah Syekh ni. Sebab dia ni kira macam menentang sedikit lah geng-geng Saudi ni. Sebab dia tak pakai ikal tu, dia tak pakai yang tutup letak hitam tu, dia pakai serban macam kita ni, serban lilit. Saya pergilah merasa pergi ziarah. Besar tuan-tuan, bertingkat-tingkat rumah dia. Jadi ada satu malam dia akan dalam macam Jumaat lah. Malam Jumaat dia kumpul ke semua orang yang ziarah dia tu, ramai. Dia ada masjid di sendirilah, bawah sekali tu. Tingkat bawah tu, atas tu rumah-rumah dia macam tu, bawah tu tempat semayang dia lah. Ramai orang, ramai. Dia ada zikir dia, dan dia ni ahli bait lah, keturunan Nabi Said Alawi ni. Umur dia tu 70 lebih lah waktu saya pergi tu. Allah Alam hidup lagi saya rasa. Tapi steady, sihat. Dia akan duduk, ada ramai ni, dia ada zikir-zikir, selawat-selawat dia. Kemudian habis tu malam Jumaat kan baca Yasin kan. Kita di sini, tapi budaya di sana kita baca Al-Quran seorang satu juzuk.
bacalah juzuk apa yang nak, seorang satu juzuk baca. Habis zikir tu, kemudian kita baca Quran, seorang satu juzuk. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4, juzuk 5. Bagi. Dia pun bagi mula-mula. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4, juzuk 5, juzuk 6 sampai juzuk 30. Okey. Auzubillah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca seramai-ramai. Kalau tadarus tu seorang baca, seorang dengar kan. Seorang baca, seorang dengar. Ini baca ramai-ramai. Nak cerita tuan-tuan, habis tu kami makan. Makan. Rupanya ramai orang-orang ni dia pergi mengaji dekat sana, mengaji dengan syekh ni. Dia tanggung semua tuan-tuan. Tanggung semua. Sembang dengan anak-anak murid dia ni, kebanyakannya daripada Indonesia. Orang Malaysia saya tak jumpa dalam tu. Sembang dengan orang Indonesia ni, mula-mula saya cakap bunyi cakap Perak sambil makan dalam talam tu. Saya cakap, berapa lama dah sini? Ya. Duduk sini berapa lama dah? Ya. Lepas tu kawan saya beritahu, ni cakap bunyi selain Perak, mana dia faham? Depa ni Indon katanya kan. Indon. Berapa lama yang sudah duduknya di sini? Sifat macam tu lah. Berapa lama yang sudah duduk di sini? Saya di sini ada berapa tahun dah disebut, saya lupa lah, ada 4-5 tahun. Syekh tanggung. Syekhnya tanggung. Tapi sebenarnya saya ini bukannya ni, saya ini sebenarnya anaknya. Anak dia rupanya. Isteri Syekh ni salah seorangnya Indonesia. Ada cerita tuan-tuan. Isteri Syekh ni salah seorangnya Indonesia. Mak saya ini anaknya. Di sini siapa yang ingin mengaji, dia memang akan simpan pasport. Dia tanggung. Habis berapa lama? Ada yang dia suka berbelas tahun, tak dibagi-baginya balik. Kalau ada yang biasa-biasa nak balik boleh, lepas 5-6 tahun balik lah. Ada yang 3 tahun dah boleh balik. Ada yang dia suka berbelas tahun tak dibaginya balik, dia ajar. Begitu ceritanya tuan-tuan. Habis di situ, Syekh ni isterinya memang 4 orang lah. Ayah memang 4. Dia begini, bila sampai masanya yang tua itu akan cakap, ada siapa lagi kah mau berkahwin dengan Syekh ni? Jadi saya yang sudah ada 2-3 orang anak bersama Syekh ni, tak apa, saya mengundur diri. Dia cerita tuan-tuan. Isteri tua tu, saya mengundur diri. Siapa pula berhajat nak kahwin dengan Syekh ni? Seronok sungguh. Tak seronok, Allah Allah kan. Saya mengundur diri katanya. Besoknya bila dah cakap dapat 2-3 orang anak, dah jadi ahli bait, mak dia membawa warisan Nabi lah kan. Dapat ahli bait, ada siapa-siapa lagi mau? Contohnya Syekh mau tak? Syekh pun mau. Okey, Syekh jangan ceraikan saya. Ini anak dia ni cerita dengan kami lah waktu tu. Tuan-tuan search dekat internet, bukan Haddad Alwi penyanyi tu, dia Haddad juga tapi dia Alawi rasa. Dia ahli bait. Cek. Memang muka dia sejuk. Kita tengok muka dia sejuk. Tu kadang-kadang tu kan, muka orang yang baik itu kita tengok bersih. Tanya kawan-kawan, kalau kawan-kawan perempuan tak ke? Boleh lah. Boleh lah. Dapat juga anak ahli bait, dia insya-Allah jadi soleh macam dia. Begitu tuan-tuan. Tapi cara orang ikram dia tu memang hebat. Cara orang menghormati dia tu memang hebat, ahli bait. Dia pun baca hadis apa semua. Bukan dia kalau orang buat dia tak boleh. Dia memang orang dah diiktiraf begitu. Tapi ceritanya orang Saudi tak apa suka lah dia. Kerajaan Saudi tak apa suka, tapi dia memang kaya. Sebab dia ni di antara orang yang ikat dia lilit. Sunnah lah. Mengamal sunnah. Dia tak pakai yang ikal tu. Tu yang kadang-kadang tuan-tuan, ada beberapa orang kalau balik Mekah tu dia pakai buat pasien Saudi tu. Bukan kata yang pasien Saudi tu salah, tak. Itu bangsa dia punya pasien. Sama juga zaman Rasulullah kan, serban dia macam ni. Kalau kita tengok cerita-cerita sirah tu kan, serban dia serban gulung ni. Sebab zaman itu Abu Jahal pun pakai rupi tu. Sama lah, Abu Jahal pun pakai serban rupi tu. Abu Lahab pakai serban, dia ada serban dia juga. Bukan serban ni Rasulullah je, tak. Semua pakai serban dia kan. Normal pakaian tu, tapi pasal dia tu pakaian Rasulullah, dia jadi sunnah kan. Bila kita kata sunnah itu, ada sunnah yang Nabi kerana bangsa dia tetap juga sunnah. Contohnya kerana jubah ni semua pakai jubah, tapi ni kerana bangsa dia, maka di sini kita kena niat, saja aku pakai jubah ini kerana mengikut Nabi, so dapat pahala. Sama juga bila kita naik kuda tuan-tuan. Nabi kan naik kuda, Nabi kan naik unta. So kalau kita tiba kita pergi dekat Pantai Cenang tu, tiba ada kuda ke, ataupun dekat kabel kau tu kan ada kuda kan. Kalau tuan-tuan naik saja tak ada apa lah.
Tapi kalau tuan-tuan naik kerana nak mengikut sunnah Nabi, naik kuda, maka automatik dapat pahala. Pakai songkok contohnya, orang Indonesia Kristian pun pakai songkok, saya tengok dalam ni kan. Itu pakaian dia. So kalau kita pakai ni kena sunnah. Yang tak payah niat sunnah ni ialah sunnah yang wajib dengan sunnah yang sunat. Tak payah niat. Sembahyang isyak, mana payah. Nabi sembahyang isyak tak? Sembahyang kan? Maka dia termasuk dalam sunnah yang wajib. Tak payahlah usolli fardhu isya'i arba'a raqa'atin, sunnah ikut sunnah Nabi. Tak payah sebut, dapat pahala sunnah automatik. Sama juga sunnah yang sunat, puasa sunat misalnya. Tapi kalau sunnah yang kerana Nabi sebagai manusia biasa, kerana bangsa dia kena niat di situ. Maka baru dapat pahala. Kalau tidak sia-sia. Mandi ke, sama juga tuan-tuan. Baik, nak cerita dekat sini tadi, Tuan Syekh ni tadi muka dia bersih. Bukan di situ je, ada juga tuan-tuan, saya tak nak sebut lah, orang Malaysia sendiri kan, dia memang ada 3-4 orang isteri lah. Tua dah, 60 lebih umur sekarang ni. Dia pergi kuliah, orang Melayu kita ni. Kawan saya dengar, orang perempuan masa tu kami sekolah lagi, balik-balik tu kawan saya cerita perempuan ni, Syekh ni kalau dia nak pun aku nak dia kan, kata dia. Yang perempuan ni kawan saya sekolah menengah tengok, anak juga dia dah ada 3 orang sih. Aku seronok tengok muka dia kan. Tuan-tuan, kalau kita fikir balik, cuba kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, kalau kita fikirkan otak, umur 60 lebih kan, umur 50 lebih contohnya kan, isteri muda, Aisyah muda kan, betul tak? Aisyah muda, pelik sungguh ni. Rasulullah tu dah lagi tua pada Abu Bakar, Aisyah tu anak pada Abu Bakar. Kalau kita ikut logik otak, tak, sebenarnya memang seronok lah, siapa tak nak kan kahwin dengan Rasulullah kan. Ini kadang-kadang bila kadang-kadang ada cerita-cerita propaganda ni, bila muda je minat dengan orang tua, dia buat cerita propaganda nampak macam teruk. Padahal kalau orang tu orang yang elok, apa salahnya? Ajal maut di tangan Tuhan. Tapi biasa kalau orang tu warak sikit, bila kahwin 2-3, dia ada propaganda menunjukkan teruk. Itu kena hati-hati tuan-tuan. Saya kadang-kadang saya sedih juga tengok cerita kan, bila orang masjid suka buat jahat-jahat ni, buat pakai celak tebal-tebal, semua jenis busuk-busuk hati kan. Tu kadang-kadang propaganda nak merosakkan. Propaganda. Cuba tengok cerita-cerita lah kan, kita tak cerita begitu. Kenapa nak tunjuk kopi tu? Bila orang masjid ni dengan orang yang biasa-biasa ni, orang biasa ni baik, yang masjid ni teruk, kenapa kena buat begitu kan? Serban pakai, dah jadi fanatik bukan-bukan. Ya ke begitu realiti dia? Lepas tu yang mana pakai tudung labuh elok-elok ni, semua jenis busuk-busuk hati. Yang mana tenganga ni elok. Tu propaganda. Saya pernah cerita kan, saya pernah tengok satu cerita Melayu, pasal cerita dekat Lumut. Cerita tu berkisah, tuan cek lah, berlatar belakang kan dekat Lumut, cerita Navy. Tak nak saya sebut pelakon-pelakonnya, nanti try check cerita bapa ada satu malam tu balik, anak dia tengah sedih lah, yang perempuan dia tengah sedih pasal makwa macam tu lah kan. Dia balik, bapa dia balik tuan-tuan pakai baju Melayu ni, baru balik surau lah, orang Melayu kan, baru balik masjid lah, pakai baju pakai songkok. Ni kenapa sedih-sedih ni? Kata bapa dah, biasalah wah, daddy kan macam tu lah kan. Dia panggil anak dia yang lelaki, hey kau bawa kakak kau ni pergilah mana-mana disco kat sini. Tapi ingat, kita orang Islam kita mesti ada batas. Apa batasnya dia? Jangan minum arak. Itu dah. Apa ke lagi dia sebut? Tapi saya ingat, jangan minum arak, tapi suruh bawa pergi ke disco. Kita orang Islam mesti ada batas. Ini satu ajaran-ajaran yang tak betul lah kan. Ajaran-ajaran yang tak betul ni propaganda kan. Bila sebenarnya hidup kita ni seronok aja. Orang pernah sampai orang siap cakap tuan-tuan, siapa kata orang yang pakai tudung itu masuk syurga? Memanglah betul kan. Apa pula kata yang pakai tudung masuk syurga? Ramai lah yang pakai tudung masuk neraka. Beramai. Kalau dia pakai tudung dia busuk hati, memang masuk neraka lah dia. Tapi yang buka tudung tu macam confirm lah tak masuk, berdosa sentiasa. Kalau kita fikir kan, bukan saya marah tuan-tuan tak pakai tudung ni, maksudnya begitulah. Siapa kata pakai seluar pendek itu masuk neraka? Macam confirm lah buat dosa suka-suka. Tapi yang pakai seluar panjang belum tentu. Begitu tuan-tuan. Baik, bila kita cerita ni sekali saya baru teringat tuan-tuan. Habis tu kita mengaji ni, mungkin ada tuan-tuan yang mungkin dah terbuat, saya pun sama. Bila kita baca-baca, kan, aku pun dah terbuat yang salah ni. Dulu tak tahu kan, sekarang baca-baca, benda tu rupanya berdosa.
ambil tampil. Dulu macam seronok aja kan. Kita pun tak tahu tampil seronok kan. Tak tahu sangat lah kan. Tuan-tuan, kita sebenarnya kita belajar daripada, saya baru ni tuan-tuan bab hukum dosa ni, saya buka-buka rupanya tak tinggi sangat belajarnya. Ada dalam buku tingkatan 3 tuan-tuan. Bab dosa. Pergi buka buku PMR tu. Taklah tinggi sangat, budak-budak tingkatan 3 pun belajar. Bab pendidikan Islam tingkatan 3 kan. Dosa ni terbagi 2. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar ialah dosa yang hukumnya ada dalam Quran. Itu dosa besar. Hukum dia tu ada dalam Quran. Hukuman dia tu ada dalam Quran. Itu termasuk dosa-dosa besar. Yang arahan tegahan itu ada dalam Quran. Itu pun termasuk dalam dosa-dosa besar. Wala takul lauma uffin kan. Jangan kita buat maksudnya derhaka kepada kedua ibu bapa. Ada tegahan itu dalam Al-Quran kan. Maka dia termasuk dalam dosa besar. Begitu. Apa lagi? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma kan. Aydiyahum. Allahu a'lam, dah lupa saya tu. Al-ayah. Pencuri lelaki dengan pencuri perempuan potong tangan. Maksudnya mencuri di situ hukumnya dosa besar. Ada dalam tu. So ada satu lagi, iaitu dosa kecil. Macam mana pula kata dosa kecil? Dosa kecil ini ialah dosa yang tak ada hukumnya dalam Al-Quran tadi. Apa dia contohnya? Buang sampah merata-rata, benda-benda tadi itulah. Jadi yang ini ada tegahannya dalam hadis kan. Jangan pakai tatu dan sebagainya. Jangan menyerupai orang musyrik. Jangan kita menyerupai. Maka bila kita buat begitu, hukumnya dosa besar. Bila dosa besar ni, cara bertaubatnya kena sungguh-sungguh lagi lah. Kalau dosa kecil tadi, cara bertaubatnya dengan kita mengamalkan kebajikan. Ambil air semayang kan. Kita ambil air semayang dengan ikhlas, dia menggugurkan dosa-dosa kecil. Kalau kurang ajar dengan mak ayah tadi, kena taubat sungguh-sungguh lah. Macam mana cara taubat sungguh-sungguh? Mula-mula taubat nasuha, minta ampun dengan orang yang kita buat salah tadi kan. Lepas tu teruskan ke mana? Berazam sungguh-sungguh takkan buat lagi, memperbaiki diri. Begitu. Dosa kecil mana boleh, kita ni bukan maksum. Mana boleh kita terlepas daripada dosa. Yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul. Manusia ini memang penuh dengan dosa. Jadi mana-mana yang terbuat tu, kita bertaubatlah. Bertaubatlah. Tu kadang-kadang saya nasihat pada anak-anak murid saya lah, termasuk dengan diri saya sendiri. Kalau kita nak buat dosa apa pun tuan-tuan, cuba kita fikir baliklah. Jangan kita buat dosa yang susah untuk kita bertaubat. Yang susah untuk kita bertaubat. Bukan kata yang senang bertaubat ni buat, bukan. Tapi jangan kita buat dosa yang susah untuk kita bertaubat tuan-tuan. Di antaranya apa tuan-tuan? Minum arak. Minum arak. Susah nak bertaubat minum arak. Sebab apa? Sebab dia hukumannya ada dalam Quran. Kita mana nak mencari hukuman tu? Bukan boleh tiba-tiba bagi orang tolong sebat. Tak ada. Bila bertaubat tu dia kena jalani tu, baru boleh membersihkan diri dia. Contohnya macam cerita Piramli dulu, ingat tak? Semerah padi kan. Semerah padi. Apa kata Pak Mentua Piramli tu kan? Bila dia sudah berzina kan, maruah kau jatuh. Hanya ada satu cara je untuk memulihkan. Tak apalah zaman itu kan? Hanya ada satu cara je untuk memulihkan, iaitu engkau perlu disebat dengan 100 kali sebat, kata dia. Baru boleh bersih. Dia pun boleh kahwin elok-elok. Semua orang dah elok. Tapi kalau sekarang ni payah. Jangan kita buat benda-benda itu tuan-tuan. Jangan kita buat benda-benda itu. Mencuri contohnya. Mencuri itu hukuman dia ialah Allah. Jadi bila tak ada sekarang ni, jangan kita buat. Susah untuk kita bertaubat. Taubat kena tetap taubat. Sama macam kita tinggal solat dengan sengaja. Solat dengan sengaja memang kena qada. Adakah qada itu boleh tinggal nanti qada tahu? Bukan begitu. Hati-hati kita. Hati-hati. Nak buat dosa tu fikir adakah senang untuk aku bertaubat, sebab dia akan menghantui diri kita. Kalau yang mana nak bertaubat nantilah. Betul lah. Ambil harta orang tu mati, tak sempat pulang kan. Kita nak bertaubat ni, menghantui diri kita. Makan rasuah bagi anak makan. Weh, takut tuan-tuan. Aku nak bersihkan balik ni. Saya cikgu kan. Ramai. Bukan ramai lah, kebetulan adalah ramai lah. Cuma tak lah orang kata beratus-ratus orang, tak lah. Tapi berbelah tu ada lah. Mungkin tak berpuluh. Yang mak ayah datang jumpa. Saya cikgu kebetulan ketua wadah banyak bahagian disiplin pelajar.
Saya ngajar MRSM, budak semua pandai-pandai. Tiba-tiba ada yang lemah-lemah. Anak ni baik tapi lemah. Ada bapak datang jumpa tuan-tuan. Saya cakap ni kena Allah. Ustaz, saya minta ni sikit Ustaz, kita jumpa Asin sikit. Dia tak bagi dengar pun dekat isteri dia. Dia pun datang jumpa. Kenapa ni cik? Saya ni Ustaz, kata dia, saya takut lah Ustaz, kejahatan saya ni efek kat anak, kata dia. Saya ni nakal sikit lah Ustaz, kata dia. Saya tak nak cakap depan isteri saya, jatuh maruah saya. Saya ni nakal sikit lah, dia kata. Saya tak nak cakap apa aku punya nakal kan, tapi dia kata saya ni nakal. Saya takut punca saya ni nakal, anak saya jadi nakal. Saya pun cakap, ada bagi dia hasil-hasil yang tidak halal ke? Ada bagi dia harta yang tidak halal ke? Tak tahu nak cakap Ustaz kan. Nakal tu sampai sekarang, tapi harta tu dulu ada, sekarang saya cuba jaga. Kena bertaubat lah. Bukanlah boleh jangan bagi anak, kita kena bertaubat lah. Dosa tu tak apa, kena bertaubat. Jadi bukannya orang kata bila bertaubat tu confirm tak, taubat ni kena taubat nasuha tuan-tuan. Sungguh-sungguh hati-hati nak buat dosa. Fikir balik. Memfitnah contohnya. Fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Kan? Memfitnah itu lebih besar lagi hukumnya daripada membunuh. Ya, siapa yang pernah rasa memang hebat. Biar bunuh pun mati. Kan? Tu pasal saya ingat tok guru saya Datuk Hashim Anang tuan-tuan. Bagian Datuk. Biasalah orang perempuan kan. Adalah selera mara dia lah. Macam cakap mengumpat lah kan? Macam mengumpat kan. Fitnah lah kan. Tak betul kan. Kalau betul mengumpat, tak betul jadi fitnah. Cakap ni macam ni, dia betul, dia garang sikit. Dia pun cakap, apa kamu ni? Baik pergi berzina tu dah. Lagi seronok. Dosa tak besar sangat. Ni dosa bukannya seronok sangat mengumpat, mau buat fitnah. Dosa lagi besar pada membunuh, baik kamu berzina. Kurang sikit dosa tu, lagi seronok dia kata. Ini kamu itu kita kena ingat dia tuan. Jadi siapa yang dah terlepas pada dosa-dosa kecil yang kita buat ni, sama-sama kita taubat. Itu tujuan kita belajar kan. Tapi adakah Islam itu mengiktiraf apabila kita melakukan dosa dalam keadaan kita tak tahu? Kalau zaman sekarang ni tak jadilah. Kita memang dituntut untuk belajar. Maksudnya kalau aku tu buat jadi sebab aku tak tahu, tak jadi. Kau kena belajar. Dalam usaha belajar tak tahu, tak apa. Tapi kalau memang tak nak belajar, memang buat tu perkara itu sesat selama-lamanya, memang tak jadi ya. Tak dapat apa. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit. Hukum pemberian tanda. Dia sekarang ni banyak penceramah. Baik, hukum pembahagian tanda. Hukum pemberian tanda. Penggunaan tanda untuk haiwan-haiwan adalah harus pada semua anggota haiwan kecuali di bahagian mukanya. Ingat tuan-tuan ya. Tanda ini tuan-tuan biasanya Arab dia akan buat kan, dia ada satu chop tau. Dia akan bakar chop tu dan dia akan chop sikit dekat bulu tu. Bulu tu hilang, dia jadilah chop kan. Contohnya dia chop dengan huruf contohnya K, contohnya lembu daripada Kedah misalnya, haiwan ternakan kan. Nak pergi buat korban contohnya kan, ataupun ni bukan sampai cacat tak, sikit lah dia bakar ni, dia pun letak cap, dia bakar bulu tu kan, sap kan ada tanda J, K tu contohnya. Itu maksud dia. Semua untuk haiwan tuan-tuan hukum dia harus kecuali bahagian muka. Jangan buat tang muka, maksudnya muka haram lah. Baik, daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, ra'aitu fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maisama wa huwa yasimu ibila sadaqati wal fa'i wa ghairi zalika hatta yu'rafa kullu malin fayuadda fihi haqquhu wa la yutajawazu ila ghairi. Maksudnya, aku melihat di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alat penanda dan baginda memberi tanda pada setiap unta yang dijadikan sedekah dan fa'i dan selainnya hingga dapat dikenali setiap harta lalu ditunaikan mengikut haknya tanpa melampaui batas kepada sesuatu yang lain. Nampak tuan-tuan? Hadis ni Nabi kata si Anas ni, dia tengok Rasulullah pernah ada tanda, dia buat tanda dekat unta untuk bagi bahagian zakat lah, untuk bagi sedekah. Ni bahagian ni orang ni, bahagian ni orang ni. Jadi dia buat tanda. Mungkin tanda dia dekat punggung tu lain, begitulah kan. Maksudnya hadis ini sahih, boleh buat tanda kecuali bahagian muka. Baik,
yang kita nak bincang dekat sini tuan-tuan, adapun perbuatan memberi tanda kepada manusia, para fuqaha bersepakat tanda untuk manusia ini seperti orang hamba abdi dulu kan, ataupun orang-orang jahat dalam penjara dulu dia bagi tanda kesan cop ini hamba abdi, bakar besi melekat dekat bahu, biasanya macam itulah, dah tak boleh hilang dah tuan-tuan. Dia nak buat macam mana, lari macam mana pun dia tetap hamba, dia tetap penjenayah kan, orang dulu. Baik. Kalau kita sekarang ni pun sama tuan-tuan, hukumnya haram lah. Adapun perbuatan memberi tanda kepada manusia, para fuqaha bersepakat bahawa hukumnya adalah haram kerana ianya memberi penyeksaan dan kesakitan kepada seseorang tanpa ada keperluan yang mendorong agar berbuat demikian. Di samping pengharaman ini juga adalah sebagai memelihara kemuliaan seseorang. Di dalam syarah Sahih Muslim disebutkan, adapun manusia jika diberi tanda padanya, hukumnya adalah haram kerana kehormatannya dan tidak berhajat pun kepadanya. Kenal? Kenal? Baik. Maka adalah tidak harus menyeksanya. Memberi tanda ini adalah tidak harus menyeksanya, kecuali lah tanda-tanda yang memang asal. Orang kata tanda beranak, kata orang Perak, memang lahir-lahir ada hijau, ada hitam. Itu tanda beranak, itu cerita lain tuan-tuan. Ini pemberian tanda. Baik. Akan tetapi sekiranya tanda yang dibuat sebagai tujuan merawat dan berubat dengan cara membakar besi sehingga panas, ini sebagai contohnya bagi mengubati sakit belakang, maka fuqaha berpendapat bahawa harus berbuat demikian kerana adanya keperluan. Ada ubat contohnya bekam, berdarah jadi tanda. Yang ini ubat kekal, memang bakar besi ni contohnya, cucuk dekat tengah belakang tu akan berlubang seumur hidup dia. Tapi ini ubat kata doktor. Tembak laser sekarang ni kan, kan, maka melekat tu tanda tu kan. Belah dekat kaki misalnya, sakit kaki, cucuk dengan besi, ada perubatan lah masalahnya, bakar cucuk jadi tanda, maka di sini hukumnya harus. Kenapa? Disebutkan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, tidak mengapa mengecap tanda dengan cara membakar besi kepada kanak-kanak untuk tujuan mengubati ataupun merawat penyakit mereka. Itu tanda untuk berubat. Memang dia akan jadi tanda, tapi ini untuk berubat, hukumnya harus. Fuqaha yang mengharuskan mengecap dengan menggunakan besi panas untuk tujuan rawatan adalah bersumberkan kepada hadis berikut. In kana fi syai'in min adawiyatikum khairun fa fi ashratihi muhjamin aw syurbahiti asalin aw laz'ati binarin tuwaffiqu da'a wa ma uhibbu an aktawi. Maksudnya, jika ada pada sesuatu daripada ubatan kamu kebaikan, maka gunalah seperti berbekam atau minum madu atau dibakar dengan api yang menepati sesuatu penyakit berkesan. Aku tidak suka ikai, iaitu membakar dengan besi panas. Baik, begini tuan-tuan, hadis ni Nabi SAW ada 3 keadaan hadis. Yang pertama melalui perkataan, yang kedua melalui perbuatan, dan yang ketiga melalui ikrar dia, takrir dia, ya. Baik, melalui perbuatan apa-apa yang dicakapkan, melalui perbuatan apa benda yang dilakukan, semua benda dilakukan. Dan takrir ni ialah satunya contoh begini, iaitu dia tidak melarang benda tu walaupun dia tak buat. Contohnya dhab, bila Khalid Al-Walid bakar dhab kan, binatang dhab padang pasir tu bakar, Nabi je, Khalid, apa benda binatang tu? Dhab ya Rasulullah. Dhab ni apa? Binatang biawak padang pasir. Nak ke Rasulullah? Tapi dia kata jangan makan, tak ada. Maksudnya dia ikrar, makanlah, aku tak suka lah. Begitu juga Nabi cakap aku tak suka guna besi ni, tapi gunalah. Cuma berubat guna besi aku tak suka, sakit kan, takut dan sebagainya kan, aku tak suka, tapi gunakanlah. Begitu. Baik. Bentuk penghujahan dalil. Hadis ini menjelaskan bahawa berubat dengan cara menggunakan besi panas adalah termasuk dalam perbuatan yang dibenarkan oleh Islam. Adapun perkataan baginda
Wa ma uhibbu an aktawi adalah bermaksud perkara yang ditinggalkannya seperti memakan daging dhab, namun ianya tidak dilarang dan boleh memakannya berdasarkan kepada pengiktirafannya. Takrir baginda iaitulah senyap, tidak membantah. Tetapi baginda tidak memakannya kerana tidak sesuai dengan seleranya. Begitu tuan-tuan. Islam ni cukup cantik lah. Cukup cantik. Tu kadang-kadang tuan-tuan bila orang-orang yang memeluk Islam, orang-orang kafir yang masuk Islam, kebanyakan mereka lah, ramai juga yang tertarik dengan orang Islam itu sendiri, tetapi kebanyakan mereka dia tertarik dengan kajian Islam. Bahkan ramai di antara mereka kata, kalau aku tengok orang Islam, aku takkan masuk Islam, dia kata. Kalau aku tengok individu Islam, orang Islam perangai rupi ni, aku tak masuk Islam lah. Siapa yang pernah pergi negeri-negeri Arab tahulah tuan-tuan, dan siapa yang pernah pergi negeri-negeri orang kafir tahulah macam mana. Kita masuk negeri orang kafir tuan-tuan, dia baik tuan-tuan. Rakan saya cerita, dia masuk UK, pergi kerja kat sana, sampai dekat immigration, dekat airport tu, apa, Heathrow lah. Masuk tu, dia ni nak kerja secara harap. Seorang kawan saya, dia tak marah bagi terketor-ketor, tak ada tuan-tuan. Ni nak masuk cara haram kerja ni, kantoi lah. Kamu nak pergi mana ni? Saya nak pergi berjalan, melancong katanya. Nak pergi melancong, tengok duit, kad ke, kad kredit ke kalau ada. Alamak, zaman tu tak ada lagi kad kredit. Duit ada 500. Tak cukup ni, kamu nak melancong dengan aku ni $500, tak cukup. Kamu nak pergi mana? Sekarang kamu jadi merempat dekat negara aku ni. Kamu ada saudara mara ke dekat sini? Tak ada. Dia kawan je tunggu. Tapi kalau dia kantor kawan dengan kawan-kawan, kena hantar balik. Orang putih tu cakap elok tuan-tuan. Oh, tak boleh masuk ni encik. Dia tak ada pula marah pergi tengkin, tak ada. Tak boleh masuk ni encik. Cakap baik. Nak cakap tak berapa reti, tak apa katanya. Dia panggil satu orang tuan-tuan, orang Asia, Hong Kong. Dia boleh cakap Melayu sikit kata kawan ni, boleh cakap orang putih lah, tapi dia tolong terjemah sikit. Baik, tak ada bagi terketor-ketor polis nak pergi hentam, tak ada. Kita masuk Dubai kan, masuk Saudi Arabia contohnya kan, macam mana tuan-tuan, dengan machine gun, Allah, dengan muka pelik, tak ada senyum, masuk kita, Allah, senyum leceh, kau ni orang Islam, aku orang Islam kan. Masuk Mekah, saya masuk Mekah guna kapal laut. Jadi saya pergi tu dekat kawasan tu, kawasan laut. Macam mana ada orang tu? Masa tu zaman kamera yang prep tu tuan. Jenis rupi tu lagi kan. Macam tu lah lebih kurang. Bila habis tu gulung kodak tu kan, Abang Pendi tahu lah kan. Saya bawa lah, duk tangkap lah atas kapal laut tu. Tangkap. Masuk, dia buat nanya kita tuan-tuan. Dia ambil, oh taswir kata dia. Oh, dia buka tuan-tuan, buka, pak, betul tutup, pet, gulung. Nah, senyum dengan muka jahat. Yang haram tu mazhab dia, bila pula mazhab kita haram? Saya bengang, geram. Ni kau orang Islam kan, cakap apa? Betul. Taswir haram. Sahih kata. Cik, betul. Taswir haram kata. Man apa saya kata? Man ya'mal al-haram finnar. Siapa yang banyak mengamal haram ke neraka. Betul dia kata. Masa tu saya kata, yang paling banyak sekali mengamal haram bab taswir ni, saya kata Al-Malik Fahad. Masa tu ada gambar besar tuan-tuan dekat pintu masuk dia. Siapa pernah pergi tengoklah gambar-gambar raja dia besar kan. Betul tak? Saya duduk atas bangku. Masa tu Malik Fahad. Tu. Dia senyum, saya muka jahat. Kamu nak buat haji kan? Baik kamu buat elok-elok, diam-diam. Sekarang tak pasal-pasal sekarang kata dia. Al-sijnu, ke penjara. Kamu nak kata dia? Tak, aku tak maaf. Kawan, kau jangan buat macam tu kan kata dia. Sekarang tak pasal kau, kita nak pergi haji ni. Geram kata, habis gambar aku atas kapal tadi kan? Habis gambar aku atas kapal tadi. Jahat. Jadi tuan-tuan, kita tengok apa benda Islam tu. Kalau tengok orang, sama lah kan. Tengok masjid, tengok gereja, kita cakap sahih-sahih lah. Bukan tengok masjid, tengok gereja, sorry. Tengok tandas masjid, tengok tandas gereja.
Realiti lah. Tolaklah masjid-masjidnya okey. Ini masjid-masjid biasa kan. Tengok betul-betul lah realiti dia macam mana. Tengok kebaikan dia. Itu tuan-tuan. Baik, kita sambung sikit lagi. InsyaAllah kita berhenti awal sikit hari ni. Baik. Bahagian ketiga, hukum menghilangkan tanda. Baik. Apakah pula hukum menghilangkan tanda? Tanda yang macam mana ni tuan-tuan? Tanda yang kerana perubatan tu tadi. Adakah perlu dihilangkan? Apabila seseorang memberi tanda pada anggotanya, maka tidak wajib dia menghilangkannya. Ataupun contoh zaman jahil tadi dah ada tanda. Lekat tanda kan. Tanda ni ialah kulit yang terbakar tadi ya. Dah baik ni nak hilangkannya. Baik, tidak wajib menghilangkannya kerana ianya tidak dikira najis dan sempurna hadas. Nak ambil sembahyang boleh, nak ambil solat nak ambil mandi wajib boleh. Hadas dan solat seseorang walaupun kekal tanda tersebut di tubuhnya. Keadaan ini tidak boleh dibandingkan kias dengan tatu kerana pada tatu terdapat darah beku. Tu ada darah melekat situ, tu memang najis. Kebanyakan ulama kata memang kalau boleh kena hilangkanlah. Tetapi tanda tidak harus, tidak wajib menghilangkannya. Daripada daging yang dikira sebagai najis, sebagaimana yang telah diperbincangkan sebelum ini. Sebaliknya, tanda tidak menghasilkan darah beku yang najis di bawah kulit, tetapi ianya sekadar menghancurkan ataupun melecur sebahagian sel kulit luaran sahaja. Baik, kesimpulan tuan-tuan, pemberian tanda merupakan alamat bagi sesuatu atau bermaksud ditanda sesuatu dengan sesuatu, di mana menurut kebiasaannya ditanda pada haiwan dengan meletakkan cop tertentu untuk membezakannya antara satu dengan yang lain. Perbuatan ini adalah diharuskan jika dilakukan terhadap haiwan dengan syarat tidak melakukannya di bahagian muka. Sebaliknya, pemberian tanda dengan cap ini tidak harus dilakukan terhadap seseorang manusia, melainkan digunakan untuk tujuan perubatan. Perubatan ini yang kita tengok sekarang ni memang ada laser, dia matikan tu kan. Bahkan tuan-tuan, kalau anda katalah potong kaki kan, siapa yang ada kencing manis tu, ada kadang-kadang satu perubatan dia bakar dengan laser kan, bagi mati darah tu. Ada pasien perubatan dia begitu, maksudnya dengan benda panas ni tadi ada. So jadi tanda lah dengan terbakar ni tadi Selain itu, seseorang yang telah ditanda dengan sesuatu cop tidak diwajibkan ke atasnya untuk menghilangkannya, kerana tatu tersebut tidak dikira sebagai sesuatu yang najis. Yang cop tadi tu kan, berbeza cop itu tadi, cop yang haram tuan-tuan. Contohnya lambang-lambang agama. Saya tambah di sini, cop salib misalnya kan. Cop salib memang besi panas, dia cop kat dada dia, zaman dia kafir dulu kan. Tiba-tiba dia masuk Islam kan. Maka di situ adalah lebih baik kalau dia boleh hilangkannya, kalau dia tidak membawa mudarat yang lebih tinggi. Ataupun perkara tulisan-tulisan yang haram lah, tulisan-tulisan yang haram. Sama juga tuan-tuan dengan nama kan. Orang Islam, orang bukan Islam masuk Islam, dia tak perlu tukar nama dia sebenarnya. Ini budaya Malaysia, bagus juga, tak ada masalah. Tapi nak cerita hukum itu tidak mewajibkan. Hukum Islam tak wajib tukar nama kan. Akramah bin Abu Jahal, mana ada dia tukar bapa dia Abdullah, anak Abu Jahal lah kan. Kalau nama dia contoh. Tapi yang kena tukar itu kalau nama itu membawa kepada kejahatan. Contohnya macam Abu Hurairah lah kan. Dikabarkan mengikut riwayat yang paling besar sekali, nama dia zaman dia jahiliah sampai tak tahu pun apa nama dia, sebab mengikut gelaran yang Rasulullah bagi kan ni, Abu Hurairah kan, bapa kucing. Mengikut banyakkan riwayat, sebab nama dia ialah nama yang haram, iaitu Abdul Syams, hamba matahari. Nama-nama jahiliah itu tak boleh lah. Nama jahiliah untuk dia kan, hamba matahari. Sebabnya kita ini sebenarnya Abdullah, iaitulah hamba Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada minggu hadapan, hari Selasa minggu depan ni saya tak ada, saya ada kerja sedikit. InsyaAllah akan datang kita akan sambung iaitu mengupas dan menegangkan lapisan kulit pakai botok tu, apa hukum dia. Tarik belah ni apa hukum dia. Sebab saya beritahu ada yang boleh tuan-tuan, dia ada yang boleh. Bagi sikit, yang boleh itu dia muda tapi muka tua, dia lain pada kebiasaan. Tapi kalau umur 70 memang dah berkedut lah kan. Itu yang jadi isu tu. Memang umur dah 60, tapi ini umur baru 17 tahun, muka berkedut. Kerana apa? Kerana dia ada penyakit ke sana. Kita ada berbincangan di situ. InsyaAllah 2 minggu lagi akan datang. Sebelum tu saya nak buka balik. Kalau ada sebarang soalan, saya dapat jawab, saya jawab. Tak dapat jawab, saya tulis. 2 minggu lagi saya cuba jawab.
Saya buka kalau ada sebarang soalan ni apa. Jangan tanya susah. Ya. Allah. Oh. Ya. Baik. Itu ulama pun dah bincang dah. Tu tak ada masalah tuan-tuan. Dia sama hukum dia macam dawat pen yang macam inai tu. Dia adalah di luar tu dia akan kena. Dia melekat tu. Dawat pen merah kita tu kan. Bila dia kena tu, air sampai tuan-tuan. Dia hukum dia di dalam tu. Sama juga dengan dakwat tu, dia pernah buat kajian habis dah. Saya pun ada pernah tanya tu. Saya pun pernah tanya soalan tu dengan tok guru lah kan. Kalau anda kata hukum tu haram, kita pergi mengundi tak? Tak boleh semayang kan. Jadi dia punya material tu ialah material yang sah. Memang betul dia akan melekat, tapi dia macam dakwat pen. Sama macam cikgu kan. Mana boleh hilang dengan dakwat pen tuan-tuan? Buka ni kadang-kadang kena dakwat pen kan. So kita basuh lah selagi yang boleh. Sama juga tuan-tuan, bukan ini saja. Orang kerja mekanik, ada antara hukum dia. Orang kerja mekanik, kerja dia mekanik, mana boleh bersih kuku dia mesti hitamnya kerja dia. Tapi dia bersih selagi boleh, takat itu je boleh, okey, boleh, sah untuk dia solat. Ada lagi orang kerja tukang cat, dia basuh betul-betul dah cat dia kan. Memang ada lagi kesan sikit-sikit kan. Habis dah dia basuh, okey, sah untuk dia solat, sah untuk dia beribadat. Tapi kalau benda itu memang boleh ditanggalkan, contohnya sisik ikan kan. Sisik ikan ni kan boleh kopik. Kita ambil semayang tak sedar, ambil semayang tak sedar, pergi semayang sedar ada lagi besar dia sekupang kan. Allah, melekat rupanya aku ambil semayang tadi. Tak sah katanya solat sebab kita nampak benda tu. Pergi ambil wuduk lain, pergi ambil. Kalau kaki je tadi, pergi basuh kaki je. Sebab wuduk ini dia tidak dituntut berterusan. Itu ada juga orang tanya lah. Dia tanya dulu, ada satu orang tanya, saya tambah sikit bang. Apa hukum Ustaz? Saya suka sangat ambil semayang, saya ambil air, saya basuh tengkuk saya. Bid'ah lah kata. Saya suka bila saya ambil semayang, saya ambil basuh tengkuk. Bid'ah lah kata. Tak ada tuan-tuan yang bid'ah itu kita ambil 4 kali. Ambil wuduk 4 kali. Yang walaupun di tepi air terjun. Air terjun ni tempat batu tujuh apa? Telaga 7 kan. Air penuh tu, ambil 4 kali. So yang 4 tu bid'ah. 1 wajib, 2 sunat, 3 harus, 4 bid'ah. Macam tu. Yang buat lain tu tak ada masalah, ini wuduk. Tapi wuduk tidak dituntut berturutan. Sorry, takut salah faham. Dia tidak dituntutkan straight buat. Turutan kenalah sebab tertib. Mula-mula muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala, itu wajib. Tapi dia tidak dituntut berterusan. Maksudnya tuan-tuan dekat rumah ambil air semayang kan, ambil muka, ambil tangan, basuh kepala, kaki tunggu nak basuh dekat masjid, boleh? Itu macam tu tuan-tuan. Syaratnya sepanjang perjalanan tu tak batal lah. Kalau sepanjang perjalanan tu dah kentut, sini basuh kaki tak boleh. Jadi macam tadi tu, kaki tak ada kan, maka pergi keluar, basuh kaki tu balik, semayang balik. Ada lagi soalan? Tanya mengundi bab itu, okey? Lain tuan-tuan kalau ada. Ada lagi, tak apa. Boleh. Baik. Mata, mulut, dia termasuk dalam perkara-perkara dalam mazhab Imam Syafi'i, perkara-perkara batin. Bila kita mandi wajib, kita tak payah kumur pula. Walaupun dia nampak tapi dia tak payah sampai ke air tu, sebab dia termasuk dalam perkara-perkara yang batin. Begitu juga mata. Tuan-tuan tak payah buka comel mata, pergi buka mata kan, masuk dalam air, pergi tak perlu tuan-tuan. Yang wajibkan membasuh mata dengan mulut ni hanyalah mazhab Daud Az-Zahiri. Dan dengar tak mazhab Daud Az-Zahiri? Syekh Daud Az-Zahiri ni dia punya mazhab tuan-tuan, dia semayang jamak sentiasa. Sebabnya dia kata inna dunya safara ila akhirah. Sungguhnya dunia ini musafir ke akhirat. Jadi bila musafir boleh jamak. Jadi semak. Wih, senanglah mazhab dia ni. Tak, dia ni di akhir riwayat, dia akhir hidupnya mengikut riwayat dia buta. Sebab setiap kali dia mandi, dia basuh mata dia. Dia bukan ambil yang mudah je, itu pandangan dia. Sebab apa dia katakan Daud Az-Zahiri? Sebab dia ambil Zahir Nas, dia tak ada bahas-bahas, dia ambil, dia guna amal. Jadi untuk dia tu lainlah. Walaupun ulama mazhabul arbah tolak. Jadi kontak lens tak ada masalah, sebab dia termasuk dalam perkara-perkara yang batin. Dan kita bincang dah dulu, kontak lens ialah perkara-perkara yang boleh. Ada lagi tak? Kalau ada panjang saya azan dulu. Kalau setakat beza 10 minit, kita boleh azan lepas ni, lepas tu kita semayang. Ada lagi sikit-sikit?
Tuan-tuan, tahu saya jawab, tak tahu saya tak jawab. Yang boleh jawab straight ni Ustaz Azhar Idrus je. Orang tanya dia apa, dia boleh jawab semua kan. Saya seronok dengar je. Kalau orang tanya apa, dia akan jawab. Sampai dia ajar benda tu, tak apalah. Saya ada yang saya tak reti, saya akan tanda, saya akan balik. Ada tuan-tuan, baru ni orang tanya saya tak dapat jawab. Ada tak saudara, anak saudara susuan? Ada tak anak saudara susuan dari Islam? Saya tak dapat jawab, saya tak dapat jawab. Kita tak ada anak tu kan. Adik kita pergi menyusukan orang tu, dia jadi tak anak saudara susuan kan? Saya tak dapat jawab betul tu. Lepas tu saya pergilah belajar, dapat jawapan, dapat nas. Boleh. Ada rupanya anak saudara susuan. Begitu tuan-tuan. Hukumnya ada lah, tak boleh kahwin dan sebagainya. Ada? Sikit sebanyak. Okey tuan-tuan, semoga segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Selamat mengundi. Selamat mengundi. Pilihlah yang terbaik. Cik macam TV pula kan. Saya baru dia seronok dengar tuan-tuan. Dia bagi lagu orang lama punya lagu kan. Orang lama bagi. Orang lama dulu tuan-tuan. Fikirlah tuan-tuan mana yang terbaik itu. Sesungguhnya kita fikir itu memperpandukan kepada Allah dan juga Nabi SAW ialah pokok yang pertama. Lepas tu baru kita fikir. Jangan kita fikirkan yang lain-lain. Pilih Allah. Nak buat program apa-apa pun kita kena letak Allah yang pertama. Lepas tu Nabi. Kalau Allah clear lah. Kalau Nabi clear baru boleh fikir. Kalau nak buat program Allah dah sangkut dah dengan Al-Quran sangkut, tak boleh buat program tu. Kan? Buat program sehingga meninggalkan solat contohnya. Dan tak pilih rasa baik-baik pun tak boleh buat lah. Sebab Allah dah tersangkut dah. Kita letak Allah dengan Rasulullah. Lepas tu kita fikir semua, kita buatlah yang terbaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amantu billahi wahidil ahadil haqq wa la syarika lahu wa kafartu bima siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sempat lagi